Maka di sini kita nak tengok sikit lagi itu masalahnya. Masalah apabila kita duduk dalam bulan Syaban ini. Apabila kita duduk dalam bulan Syaban, maka kita tengok banyak daripada amalan-amalan yang kita duk tengoklah kita dalam bulan tersebut, dalam bulan ini terutama bulan nisfu Syaban. Terutama bulan nisfu Syaban, malam nisfu Syaban tu. Manusia ni banyaklah kita tengok atau duk buat amal tetap malam nisfu Syaban. Kita tengok apabila berlakukan perkara tersebut membawakan kepada orang sakning tu kadang-kadang hak ni nak ikut hak ni, kadang-kadang hak ni nak ikut hak ni. Tapi hak moleknya kita kata hak sepatutnya kita apabila kita nak buat ke satu amalan, supaya saya dok ayat di mukadimah takdilah. Kita nak buat ke satu amalan, hak sepatutnya kita kena tahari. Kita kena tengok dulu kata amalan tu disyarak ke tak. Kalau disyarak ni sepia yang kata. Kalau syarak tu syarak setara mana? Tu kita orang awal saat ni tu hak tak apa ngaji mana ataupun ngaji bukan midak agama ataupun orang yang muqallid, orang panggil sekadar duduk di muqallid saja, tak pandai nak baca buku, tak pandai nak bahas ni, kita tengok di alasan. Dan kita tengok di alasan. Hak kata hak nak buat sedemikian, dia kata lagu mana, hak tak say kata lagu mana. Tu dia. Kita kena di insaf. Kadang-kadang kita ni guru ni, kadang-kadang kita tak dengar orang lain. Kita tak dengar orang hak lain lagi daripada kita. Kita nak buat sepah kita nak buat tu. Tu bukan cara, bukan masa nak jadi cara kita nak tekan lagu tu dah. Learning ni, masa learning ni orang panggil masa tak ada dah, dia panggil masa terbuka. Manusia rahsia tak taruh apa dah sekarang. Orang tahu belakang. Terutama dalam urusan agama ni, manusia duk lobo-lobo untuk nak amalkan perkara yang menjadi original. Orang panggil perkara yang menjadi hak asli. Hak asli sebagaimana ulama-ulama orang panggil hak sebelum pala ai kita tu beramal. Hak tu maka ditanya juga kepada saya beberapa saudara-saudara, beberapa saudara ni mari nak tanya kita lagu mana kita ni apabila siapa akan malam ni Syaban ni. Duk dengar-dengar orang kita duk royak atau kena puasa lek malam tu, kena puasa lek tengah hari tu, kena qiyam lek malam tu, kena buat rupa cara lagu tu, kena baca lagu tu, kena buat lagu tu, boleh ganjaran satu gia. Tu dia. Banyak orang panggil soalan-soalan mari tanya saya, dan saya sendiri pun tak kuasa kita kata kita nak jawab dengan ilmu yang kita belajar yang gapo, kita tak kuasa, tapi kita nak tupai juga ulama kita. Kita tupai panggil duk tengok juga duk belakang ulama kita ni, bukan tak ada pakar ulama, bukan pahas sendiri. Banyak ke orang duk royak ni banyak ke ada alasan, banyak ke ada ulama yang dia duk iktidak, duk turut dengannya. Kita nak ambil salah satu daripadanya, kita tengok nampak panjang juga bahasa dia ni sebagai fatwa lah yang dia waktu baik sebagai salah satu ahli ilmi jugalah dia tu daripada Negeri Mesir. Dia ni daripada Negeri Mesir. Dia ni ditanyakan kepada dia. Dia tanya kata apakah hukum kita berdoa pada malam nisfu Syaban saat itu? Adakah warid? Adakah datang warid daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada bulan nisfu Syaban tu hadis yang sahih? Tu dia. Dia tanya lagu tu. Maka jawabkan guru ni dia kata segala puji bagi Allah Subhanahu taala, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'. Dia kata malam nisfu Syaban saat ni tu lam ya'ti fiha lailatun nisfu Syaban lam ya'ti fiha hadis wasala ila darajati sihhah. Saya terjemah lalu, iaitu pada nisfu Syaban ni, malam nisfu Syaban saat ni tu tidak datang padanya, pada kelebihan itu hadis tu tidak datang padanya pada malam tu hadis yang sampaikan kepada martabat sahih. Dan ada juga di sana setengah-setengah ulama yang dibilik elokkan hadis tersebut, maksud hadis lain tu nisfu Syaban tu. Dan setengah daripada ulama
dia menolakkan hadis tersebut dan dia mengatakan ke mana? Pada malam itu tidak ada hadis sahih pun. Lam yasih fi lailatul nisfu Sya'ban ayu hadis. Tidak ada sahih pun. Hadis sakut paut dengan kelebihan malam lailatul nisfu Sya'ban. Apabila kita tengok baca lagi hak orang lain mari duk nakal, ulama-ulama lain bagi duk nakal pada kita, duk royak pada kita, dia kata apa? Dia kata hak orang royak lagu tu kena kepada Abu Bakar Ibn Arabi. Dah anak murid kepada, saya tak silap, anak murid kepada Imam Al-Ghazali, saya tak silap. Dan dia tu Ibn Arabi Al-Maliki. Dia tu ada royak lagu tu. Maka doktor ni Syekh ni dia kata fa in qulna bil hasan, kalau dah kita fatwa dengan di atas pendapat yang ulama kata hadis tu hadis hasan, makna hadis tu yang dibilangkan elokkan oleh ulama, fa kullu ma warada annahu yad'u fi hadhihi al-lailah wa yastaghfirullah jalla wa ala wa siratul du'a al-muayyan fa hadha lam yarid. Kalau kita kata hadis kelebihan bulan malam nisfu Sya'ban saat itu termasuk oleh hadis hasan, maka doa kita sirah doa malam tu, kita berdoa malam tu, kita istighfar malam tu, dan ada panggil lafaz-lafaz yang kita nak doa malam tu tidak warid daripada Nabi SAW. Dan apabila tak warid, bahaya kata ada doa yang manusia saat itu duk baca bagi manusia setengah-setengah negeri tu, kita nak kata lagu mana? Maka Syekh ni kata doa hak tu tidak ada asal baginya. Bahkan doa tu adalah, kalau kita tilik kepada di atas pendapat hak ya riwayat ni, kata salahlah doa tu. Wala yuwafiqul manqul walal ma'qul. Doa-doa hak tersebut saat ni tu tidak selaras dengan perkara yang dinakalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tak masuk pada akal kita. Tu dia kata lagu tu. Mana hak panggil kata doa-doa hak demo dok berdoa tu? Dia kata wa fi hadha ad-du'a najid anna hadha al-qaul, dan pada itu doa tu kita dapat doa lagu mana? Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruma aw matruda aw muqtarran alayya fi rizq famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtari rizqi wa asbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat kulliha fa innaka qulta wa qawluka al-haq fi kitabika al-munazzal wa ala lisan nabiyyil mursal yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kita tengok pada doa sakning tu kalau saya terjemuh tu, kita tengok molek doa lagu mana? Ya Allah, ya Tuhanku, jika adalah kamu saat ni tulis di sisi engkau pada ibu-ibu kita tu, tulis apa? Tulis kata aku ni termasuk oleh ceraka, aku termasuk orang yang mahrum tidak diampun, aku termasuk orang yang ditolak, aku termasuk orang yang tak dapat habuai rezeki. Maka hendaklah kamu tapuhkan perkara tersebut dengan kelebihan engkau syaqawati wa hirmani, kecelakaan aku tu dan haranya pahlaku, dan aku tu tertolak daripada nikmat, dan aku tu tidak murah tak dapat murah rezeki. Hendaklah kamu tetapkan aku di sisi engkau dalam kitab saat ni tu apa? Dalam kitab hak umul kitab tadi apa? Sa'idan marzuqa. Tetapkan aku saat ni termasuk orang yang gembira dan orang yang diberi rezeki dan orang yang apa? Muwaffaq lil khairat. Orang yang dapat orang panggil setarah, boleh dapat kebaikan kuliah. Kerana kamu kata dalam perman kamu, sedangkan perman kamu tak adalah benar dalam kitab kamu diturunkan dan di atas Nabi kita saat ni tu royak kepada kita tu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah SWT sapuhkan karo-karo hukum akil dan karo-karo tanda itu sapuhkan karo tersebut dan menetapkan tersebut. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi engkau adalah ummul kitab, iaitu tanda dul hak duduk di lahul mahfuz.
Dan kamu royak lagu tu. Jangan kau letakkan aku saat ni tu termasuk oleh orang yang celaka, orang yang diharaikan pahala, orang yang itu tersebut saat ni. Kita tengok lah doa saat ni tu molek lah. Nampak pemakna tu sekitar lalu tu molek. Tapi kena sebab gapo kita kata demo ni kata tak leh. Tu dia. Hak tu. Abang tu dia kata, fa fi hadzal kalam nara tanaqudan wadhiha. Dan aku terdapatlah dalam ini kalam ni, dalam ini perkataan saat ni tu ada tanaqud, ada belawai sama sendiri yang sangat nyata. Lagu mana? Ya tu baca tengok ya tu. Pada awal doa saat itu telah kata oleh orang yang tulis ataupun orang doa tersebut ya tu, in kunta katabtani indaka fi umul kitab syaqiyan aw mahruma famhu hadha wasbutni indaka fi umul kitab sa'idan marzuqa lil khairat li'annaka qulta yamhu Allah ma yasha' wa yusbit wa indahu umul kitab. Dia kata hadis saat ni tu doa saat ni tu ai panggil ada belawai sama sendiri. Belawai lagu mana? Sedangkan dalam makna ayat tu ayat atau yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah SWT nak hapuskan perkara hak tak baik saat ni tu. Allah Taala nak menetapkan perkara hak baik saat ni tu di atas kehendak ke dia. Tapi walahal yang sama, dia tu hak di Lauhul Mahfuz tak boleh hapus, tak boleh menetapkan. Sedangkan di sini nak mengisbatkan kata apa? Nak mengisbatkan kata suruh Tuhan sapuh. Sedangkan Tuhan royak kata hak de ummul kitab tak boleh sapuh dah. Maka kita tengok pada doa ni seolah tu kita dok gi royak Tuhan tu suruh Tuhan sapuhkan, suruh Tuhan gapo? Suruh Tuhan menetapkan. Sedangkan dalam ummul kitab tak boleh menetap, tak boleh sapuh dah. Tu dia. Tu dia. Kita mari tengok. Abang tu di sini dia kata gapo? Dia kata dalam doa tu ada tanaqudan wadhiha. Ada benda yang berlawai yang sangat nyata. Benda yang berlawai sangat nyata. Tu dia. Habis itu. So, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok pada doa. Kita tengok pada doa. Mana doa? Dia kata summa hadzal kalam yunafi ma jaa fi adabid du'a fa nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sa'altumullah fajzimu fil mas'alah. Saya dah cari tengok dalam lafaz ini tak ada. Ada lafaz dalam Bukhari hak Nabi kita royak kata idza da'autumullahu fa'zimu fid du'a wala yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakrihalah. Tu dia. Maka Syekh ni dia kata dalam doa saat ni tu ada gapo? Ada lafaz yang nak membawa kepada kita ni tak yakin. Sedangkan adab kita nak berdoa, adab kita berdoa, Nabi kita hajar kita kita jazakan perkara tersebut. Kalau kita minta doa, kita wijazah. Tak suruh kata dengan cara ragu-ragu. Tak suruh kata dengan cara syak-syak. Maka kita terdapat dalam doa hak setengah demo dok baca tu pada setengah-setengah negeri tu. Ya ada apa? In syi'ta, jika kamu khandak. Mana kata jadi tak yakin. Sedangkan ada doa pada asal, kita kena yakin. Tu dia. Hadis tak ning tu hak kena yakin, kita kena yakin dalam masalah adab kita berdoa tu. Nah, kita tengok dalam Sahih Bukhari pada rakam 7,467. Ya, 7,467. Dan dalam Sahih Muslim ada juga 2,000 pada rakam 2,678. Maka tengok dia kata kita tengok apabila dalam hadis tu ada lagu tu, maka tak betul lah. Tak betul dengan lafaz hak Nabi kita suruh. Sebab Nabi kita suruh saat ni tu suruh iaitu apabila kita berdoa hendaklah kita yakin dengan lafaz itu doa. Tu dua. Hak tadi dia kata ta'arud dah. Hak ni dia kata ta'arud ni berlawan sama sendiri dah. Sedangkan dalam Quran dia royak kata Tuhan tu sapuh dan menetapkan, dan dalam umul kitab tidak boleh sapuh dah.
Sedangkan hak kita suruh dengan doa saat ni tu, kita suruh Tuhan sapu hak dalam tu. Nampak dia takut. Tu dia. Apabila kita mari tengok belakang ni pula, kita pergi taklid pula dengan apa? Orang panggil taklid dengan syarat. Maka adat doa tu salah lah lagu tu. Tak boleh kita taklid sebab kita kena jazai apabila kita minta doa kepada Allah Subhanahu taala. Seperti ni, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ni sirah jazai. Sebab itulah kita minta doa, perlu kita minta doa pada Tuhan tu, kita kena gunakan dengan sirah jazai. Habis situ. Bagi tu jugalah kita kata amalan-amalan yang banyak kita tengok dalam bulan nisfu Sya'ban ni, hak kita dok buat tak ning tu tak sabit daripada asal sedikit pun daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan turun juga para as-sahabah dan at-tabi'in dan a'immatul matbu'in. Tak sabit. Dan seperti kita kata kita semaya 2 rakaat, kita niat nak panjangkan umur, kita semaya 2 rakaat, kita nak terkaya pada manusia, kita baca surah Yasin, pada kita semaya, kita niat nak buah rezeki, nak gapo tu adalah perkara tu ada panggil keadaan lagu tu tidak disokamkan oleh nas daripada syarat sedikit pun. Nas daripada syarat sedikit pun. Itulah ada panggil satu khulasah, satu ringkasan yang hak ulama kita dak wayak ni, dah kita boleh kita tengok dalam apa panggil dalam kitab Fatawa Al-Mu'asirah bagi Dr. Yusuf Qardawi hafizahullah, kita tengok di sana, dan ulama lain pun ada riwayat lagu tu juga. Adapun saya nak taklid di sikit sini, adapun kelebihan yang warid juga dalam bulan nisfu Sya'ban tu, ada juga ulama dok ayat kata ada kelebihan. Maka tak nafi kata ada kelebihan saat ni tu kita nak merengkakan amalan-amalan kita sendiri untuk nak buatkan perkara tersebut bina di atas dalil yang tak sabit. Tak leh lagu tu. Seperti kita semaya 2 rakaat, kita niat nak panjang umur. Semaya 2 rakaat, kita nak murah rezeki. Semaya 2 rakaat pula baca Yasin pula. Hak tu amalan yang tak sabit. Tak sabit daripada, tak waris daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada kelebihan, ada setengah-setengah kelebihan yang waris saat itu ada, sebab malam tu ada kelebihan sungguh. Lah, ada yang panggil kelebihan yang disokong juga oleh setengah-setengah ulama yang dikira kata yasnuh lil ihtijaj. Seperti seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sabda katana, idza kana lailatul nisfi Sya'ban ittala Allah ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin wa yumlil kalil kafirin wa yada' al hik bihikdihim hatta yad'uhu. Tu dia. Dan hadis lagi, innallaha la yatla'u fi lailatin nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqi hat illa al musyrik aw musyahin. Ini apa? Sesungguhnya Allah SWT menjelmakan diri dia pada bulan nisfu Sya'ban saat itu malam tu Allah SWT nak ampunkan semua dosa-dosa bagi hamba dia dalam makhluk ni, malaikat 2 kumpulan manusia, iaitu orang musyrik, orang yang suka melakukan perkara syirik dan suka akan pelagak orang, balas dengan orang. Hak ni Tuhan tak ampun 2 ni. Lain pada 2 ni, apabila minta di Allah SWT, semua dia apung. Ini menunjuk kata hadis ada juga kelebihan pada malam tu. Tu pada malam Lailatul Nisf min Sya'ban ada juga. Tetapi walaupun ada kelebihan, tak menafikan kata dalam malam tu ada juga orang direngkakan keadaan ataupun kalau kuih hai'ah amalan yang tertentu. Seperti kaifiat yang saya sebut tadi, yang Dr. Yusuf Qardawi sebut tadi tu ada kaifiat lagu tu. Maka sepatutnya kita kena ubahlah situ. Sepatutnya kita tak boleh buat amal lagu tu, sebab hak tu tidak ada dalil yang sahih yang nak mari sokangkan amalan tertentu. Ada apa kita nak hidup dengan cara peribadi kita, nak hidup gitu, nak gini, nak buat amalan gapo tu dengan cara khusus hak tu amrul wasi' tak ada gapo. Tapi dengan kita kecek kata dengan hai'ah, dengan keadaan
Tak boleh malam ni kita kena mari buat le satu masjid. Tak boleh malam ni kita kena mari duk le satu duk le program ni, duk le gapo ni. Hak tu tidak disokangkan oleh dalil yang muktabar. Walaupun ada amalan-amalan yang tersabit daripada ulama Syam, sebagaimana Ibn Rajab nakal mari dalam kitab Latail Ma'arif dia, dia kata setengah daripada at-tabi'in daripada ahli Syam ni seperti Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir saat itu tu, mereka itu yu'azzimuna, membesarkan, dan mereka tu bersungguh pada malam itu tu wa ibadat. Dan di situlah orang panggil kata setengah-setengah ulama wa amma tu ambil daripada dua orang ni dah. Ambil daripada 2, 3, 4 orang daripada orang ahli Syam. Sedangkan masa tu daripada ulama Iraq, daripada ulama Hijaz akan engkarkan, mereka itu engkar belaka amalan ni. Tak ada. Sebab atau kalau kita kata tempat mambaul wahyi, tempat turun wahyu, tempat para sahabat ada banyak saat itu tu, mereka tu tak ada kan amalan tersebut. Tapi mereka ini seperti Khalid bin Ma'dan ni wa Makhul wa Luqman bin Amir, mereka itu beramal, ulama kita kata beramal untuk peribadi, tak apalah. Nak pergi menghidupkan dengan keadaan hai'ah tertentu tu, hak tu terhenti di atas nafs, hak tu terhenti di atas gapo wahyu, nak mari tolongkan amalan kita tu supaya kita nak dapatkan gapo, nak dapatkan ganjaran daripada syarak. Hak tu ya. Bukan kata kita kata duk royak atau tak boleh mutlakan, tapi boleh mutlakan, tapi dengan cara tafsir. Kalau nak buat, kita ingat ada juga kelebihan malam tu, ada juga gitu, ada juga gini, tapi hak jadi ittifaq di antara kita. Ittifaq di antara orang muslimin kita saat ni tu iaitu gapo? Kelebihan nisfu Sya'ban saat tu ada dah pada asal. Seperti Nabi kita sepuasa hari putih tak ke? Hari 13, 14, 15. Maka ditakyidkan oleh dalil saat ni kata Tuhan tu akan menjelmakan pada malam tu, Tuhan ampunkan dosa semua malaikat dua kumpulan tadi tu. Hadis tu sabit. Ya, maka ulama kita kata para salaf saat ni tu ada juga buat beramal tapi bukan dengan keadaan hai'ah muayyanah seperti kita duk hipung ke gapo tu. Tu dia. Itu menjadi rabuk, menjadi adat yang tidak disokongi oleh dalil daripada syarak kita yang maha murni ini. Itulah yang saya nak tegakkan di sini. Mudah-mudahan kita apabila masuk dalam bulan tu, masuk dalam bulan Sya'ban, dan masuk dalam malam nisfu Sya'ban saat ni tu, dan kita tinggallah kal-kal tersebut yang sebagaimana ulama kita royak kepada kita. Walaupun kita nak berlaku di atas, kata setengah ulama kata ada mengelokkan hadis tersebut, maka layaknya kita panggil kata janganlah kita merengkakan amalan-amalan yang tertentu yang membawakan kita saat itu menjadi contoh tauladan yang tak baik pula orang ke belakangnya pada kita. Terutama kita ni jadi asatizah, jadi guru, jadi gapo ni, orang yang tunjuk ajar kepada manusia, yang manusia tu nak ambil ikut terhadap amalan-amalan kita, itulah kau tak layak lagi. Kau tak layak lagi. Sebab kadang-kadang kita beramal ni, kita ni memang kita nak beramal kalau tersebut, kita kira kata kita nak kepada tamak, nak kepada apa, nak rebutkan peluang yang keamasan yang baik saat ni, tapi kita lupa kata kita nak buatkan satu amalan saat ni tu kita nak tanya juga syarak. Dalam arti kata kita tengok dak syarak kita suruh dak cara tersebut, syarak kita galak dak cara tersebut, syarak kita orang panggil ambil penting tak dengan perkara tersebut. Kan kita sendiri mari dak buat satu hai'ah, satu keadaan, satu orang panggil satu rupa yang untuk pada asal tu nak ajarkan manusia untuk nak buat ke satu perkara, tapi kelamaan jadi kesyarak. Apabila orang tak buat, apabila orang tak mari duduk keadaan semua kita melontarkan guru kita tak gitulah, tak ginilah, itu menimbulkan. Itulah saya panggil kara rengkok saat ni tu ya lagu tu lah. Apabila manusia tak engkarkan kara tersebut, maka satu hari kara tu jadi syariat. Apabila jadi syariat tu lah membawa kepada jadi risaulah umat Islam sebagai umat yang semelia-melia umat, sepatutnya jadi semelia-melia umat, tetapi
duk jadikan berlaku perkara tersebut. Hari ni kita tengok berlaku dah. Setengah-setengah tempat berlaku duk engkar ke mari duk gapo. Sebab gapo? Sebab hak ni kaca duk tanya juga. Orang panggil pelaksana hak ni tak cara dah, nak buat semata. Tak tanya dah. Dalil yang takyid daripada syarak. Itulah yang jadi risau umat Islam sekarang. Siapakah orang panggil tekan pergi mari puasa baik pada puasa gotu pada dak berlaku. Hak tu tak sih. Orang panggil balah siapa tak buat amal pun kita tak sih juga. Buat amal siapa tak tengok kepada dalil syarak pun kita tak sih juga. Maka darajatul inkar tu adalah yang panggil cara kita nak inkar tu punya pandang kita lah. Kita orang pendakwah, kita orang tahu ada khilaf, kita nak inkar dengan cara makruf juga, sebab kita nak suruh manusia ni makruf, tak okey. Maka kita kena inkar pun kena dengan cara makruf jugalah. Tu dia. Sebab tu guru saya kata cara yang demo dak buat lama dah. Maka dengan sekaligus tu kita goyak tu, demo tak pernah dengar lah. Tapi kalau kita goyak dengan cara molek dah, kita goyak dengan cara dah. Hak tu demo sepakat juga, hak tu terserah dah lah. Tapi kita ni pendakwah, orang yang nak seru orang ni, pasti kita kena goyak. Kita kena goyak kata, itu adalah perkara-perkara yang ulama kita duk goyak oleh buku-buku besar-besar panjang-panjang, goyak kata perkara tu tak sabit, perkara tu tak waris daripada tuai syariat sama daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah lagi pesaka iaitu sahabat tabi'in dan a'immatul matbu'in hingga ke sekarang yang kita duduk ini. Itulah sedikit jawab saya daripada kala-kala ulama kita. Mudah-mudahan kita boleh make istifadah daripada kenyataan tersebut. Hak muhimnya tu apa yang ada dalam kenyataan saya, ada kekasaran, ada jadi panjang sikit bicara ni. Saya harap maaf lah kepada para penonton semua, kita dengar di rumah perbaik, di mana-mana tempat tu, saya harap maaf lah. Dan apa yang jadi kebaikan yang didapat, kita boleh beringat diri kita, maka boleh buat mengingati diri kita, maka kita ambil lah pakar dari diri kita. Sama ada kita duduk di mana-mana tempat pun, insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka perjumpaan sekali ini saya sekadar ini dululah. Mudah-mudahan perjumpaan ini boleh jadi manfaat kepada kita semua. Maka akhir kali saya kata subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.